أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع
تقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwad al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama pada petang yang mulia ini dalam kita melanjutkan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbil alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat kita telah pun selesai daripada membicarakan tentang rukun yang keenam, iaitu i'tidal, beserta juga dengan kita telah bahaskan dan membicarakan tentang perihalnya doa kunut. Doa kunut yang dinamakan doa kunut ratibah, iaitu yang rutin yang selalu kita baca waktu sembahyang fardu subuh, dan juga yang kita baca waktu kita sembahyang witir rakaat terakhir setelah setengah Ramadan. Itulah sunat baca doa kunut, itu namanya kunut ratibah atau yang rutin kita baca. Dan kalaulah sembahyang fardu subuh ataupun witir itu kita tertinggal membaca doa kunut itu, maka disunatkan untuk kita sujud sahwi, sujud kerana lupa, maupun kita tinggalkan tu kerana terlupa ataupun kerana sengaja, tak kira. Jadi sunat kita sujud sahwi di akhir sekali solat kita, sebelum kita beri salam, selepas baca tahiyat akhir, sebelum beri salam, Allahu Akbar, aku sujud sahwi kerana Allah dalam hati niat. Dan kemudian kita sujud. 2 kali sujud. Sujud pertama, kemudian kita pun duduk balik Allahu Akbar. Kemudian sujud kali kedua, Allahu Akbar. Nah, kemudian sujud lagi dan kemudian kita duduk dan terus beri salam kanan, salam kiri. Selesai solat kita. Tak payah baca tahiyat akhir lagi. Itulah dia sujud sahwi. Kita akan bicarakan bab sujud sahwi pada bab yang akan datang, tapi itu ringkasnya. Dan kunut yang kedua, jenis kunut kedua, nama kunut nazilah. Nazilah tu ialah kerana turunnya musibah. Musibah tu boleh bermacam-macam, kerana penyakit macam kita sekarang menghadapi COVID-19,
dan juga musibah kerana peperangan, kerana kebuluran, kerana masalah gempa bumi, puting beliung dan banjir dan sebagainya. Pokoknya musibah, balak malapetaka. Maka kita membaca doa kunut nazilah ini disunatkan pada 5 waktu salat fardu. 5 waktu salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Pada rakaat yang akhir sekali sebelum kita nak duduk tahiyat akhir nanti. Jadi itu dinamakan kunut nazilah. Bacaannya tempatnya ialah sama selepas pada i'tidal sami Allah liman hamdah rabbana lakal hamd pada rakaat yang terakhir, imma pada rakaat keempat ke rakaat ketiga kalau maghrib, ataupun kita kata kalau subuh memang kunut subuh lah. Maka dengan itu dia membaca kunut nazilah. Kunut nazilah bacaannya tu dia tidak ada khusus kerana dia mengikut kepada musibah yang terkena pada kita. Jadi kalau musibah banjir, kita doa untuk menyelamatkan banjir. Kalau musibah COVID-19, kita minta untuk selamatkan pada COVID-19 dan seterusnya. Jadi itulah dia kunut nazilah. Kunut nazilah ini dia kalaulah ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, tidak dituntut untuk sujud sahwi. Tidak dituntut. Maknanya kalau dah tertinggal, dah tinggal lah. Kalau terlupa atau tidak membuatnya kerana tak membuat, maka tidaklah kita sujud sahwi karenanya. Jadi itulah dia kunut nazilah, ya. Dan kita juga telah mengatakan kalau kita dalam membaca doa kunut itu, iaitu ada doa tu yang kita baca amin. Kalau imam baca kita sebut amin. Tetapi dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah doa Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini semua kita baca amin, amin. Sebab itu semua doa, permintaan, ya. Kemudian bila dia sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini semua namanya pujian pada Allah. Jadi mampu baca perlahan dan makmum pun baca sendiri-sendiri. Sebab apa? Ini bukan doa tetapi ini pujian pada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu lama qadait. Kemudian bila wa nastaghfiruka, imam tu baca kuat sikit. Sebab tu doa wa nastaghfiruka, kami mohon ampun padamu ya Allah. Ya, kemudian wa sallallahu selawat itu maka dia juga merupakan doa. Jadi imam baca kuat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam, makmum membacakan amin, ya. Sebab itu adalah doa selawat pada selawat Allah dan salam Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para keluarganya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ringkasan pelajaran kita yang lepas mengenai doa kunut. Dan pada hari ini kita masuk dalam rukun yang ke-7, iaitu sujud 2 kali. Jadi sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarga yang kita kasihi dan sekalian para sahabatnya yang kita redai dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, para alim-alim ulama dan juga para masyayikh, guru-guru kita yang telah bersusah payah menyampaikan agama daripada dahulu sampailah hari ini dan sampailah hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan rahmat dan juga ditinggikan darjat-darjat mereka. Dan demikian juga kepada khusus kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjadi imam kepada mazhab Imam Syafi'i, dan juga kepada guru kita yang menyusul kitab ini, iaitulah Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-duanya masih lagi hidup di Tanah Suci Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat, dan semoga Allah kurniakan mereka sekalian kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan lindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita buka pada kitab kita muka surat 424.
kitab Fiqhul Ibadat ini sudah out of stock kita, tapi saya dah buat order daripada Indonesia. Dan jadi mereka yang inginkan kitab ini, bolehlah nanti buat order online ya. Kita akan bukakan link kita untuk mereka nak buat order. Jadi harap perhatianlah ya. Kalau sekiranya mereka nak order, boleh buka linknya. InsyaAllah sekarang belum siap lagi linknya. Nanti bila siap, saya akan maklumkan. Kita akan masukkan dalam Telegram kita. Jadi channel Telegram Ustaz T.M. Fauzi, kami akan masukkan sekalian apa-apa informasi. Mereka yang belum ada link Telegram saya, boleh nanti minta lepas pada kelas ini insyaAllah. Baik, berkata Tuan Mengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bikum fid darani amin. Rukun yang ketujuh. Jadi kita dah katakan rukun salat ada 13 perkara. Pertama niat. Keduanya ialah takbiratul ihram. Ketiganya ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Keempatnya ialah baca Fatihah. Kelimanya ialah rukuk dengan tumakninah. Dan yang keenamnya i'tidal dengan tumakninah. Dan yang ketujuh, inilah dia yang kita akan baca, iaitu sujud 2 kali. Sujud 2 kali pun dengan tumakninah. Kita memang ada 2 kali sujud ya, setiap rakaat 2 kali sujud. Selepas kita sujud pertama, kita duduk. Kemudian sujud yang kedua. Jadi pokoknya sujud pertama atau sujud kedua mempunyai syarat hukum-hukum yang sama. Itulah sekaligus disebut sujud 2 kali. Pengertian sujud menurut bahasa adalah menunduk dan merendahkan diri. Ya, menunduk, merendahkan diri. Itu daripada segi bahasa. Menurut syariat adalah orang yang salat meletakkan dahinya di tempat sujud. Alhamdulillah, inilah kita satu agama yang di mana kita benar-benar menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lain-lain pun sembah Tuhan juga yang dia mengaku Tuhan. Tapi penyembahan mereka tak ada seperti mana yang kita umat Islam, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sembah betul-betul, kita letak dahi atas lantai. Terus kita hinakan diri kita depan Allah Rabbul Alamin, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, agama-agama lain cuma duduk-duduk, hentak-hentak kepala, itu saja. Tapi tak adalah mereka sujud atas lantai seperti mana kita. Mungkin mereka sujud sekali dua kali, tapi bukan itu cara ibadat mereka. Cara ibadat kita umat Islam, solat itu mesti ada sujud. Bahkan sujud ni merupakan salah satu daripada rukun dalam solat yang tersangat penting. Sebab tu kita ni kalau sekiranya macam mana sakit ke uzur ke, boleh biar dapat sujud tu, biar dahi kita kena ke lantai. Melainkanlah orang yang ada sakit yang tak boleh nak turun ke lantai seperti mana yang kita sudah sedia maklum. Itu apa nak buat, itu keadaan yang tak dapat dielakkan ya. Jadi menurut syariat adalah orang yang bersolat meletakkan dahinya di tempat sujud. Itulah nama sujud. Dalil sujud dan keutamaannya, dalil kewajipannya sujud tatkala salat fardu atau salat sunat adalah sabda Rasulullah SAW, "Thumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sehingga kamu benar-benar tumakninah dalam posisi sujud. Jadi sujud ni perintah Nabi. Kemudian sujudlah kamu sehinggalah kamu tumakninah dalam sujud. Dalam tumakninah tu arti kata yang lain, maknanya complete stop. Itu nanti kita pun dah sebutkan dalam bab i'tidal, dalam bab kita katakan bab rukuk. Ini juga dalam bab sujud pun sama juga. Tumakninah complete stop, jangan bergerak badan kita. Itu ditentuan. Ya, sepanjang kira-kira macam masa kita baca subhanallah. Subhanallah 2 second lah, jadi 3 second. Complete stop, badan kita tak bergerak. Itulah dia tumakninah. Dan demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ibnu Adam sajdah fasajada, i'tazala asyaitanu yabki." Jika seorang hamba membaca surah sejadah, kemudian dia sujud, maka syaitan menyendiri dan menangis. Surah sejadah ni maksudnya ayat-ayat yang ada perintah sujud. Dalam Quran ada 14 ayat yang disuruh kita sujud. Jadi 14 ayat ni bila kita salah satu ayat tu bila kita baca, dia ada tulis kat tepi Quran tu, dia tulis sin jim dal ha, makna sajadah, sujud. Jadi kita pun sujud. Allahu Akbar. Kita tengah baca Quran, kita tandakan sikit, kita lipatkan dia, kita tutup, letak tepi, kemudian kita pun Allah Akbar. Dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan kita menutup aurat, dalam keadaan kita menghadap kiblat, Allahu Akbar.
dalam hati ni aku sujud sejadah. Kemudian kita Allahu Akbar, kita pun sujud. Kemudian lepas sujud, kita pun bangun Allahu Akbar, kita beri salam kanan, salam kiri. Itu sujud sejadah, ya. Ini dalam solat pun kita bila imam baca surah yang ada sujud sejadah, sunat imam pun sujud, makmum pun sujud, ya. Kemudian imam diri, makmum diri, sambung lagi. Itulah, jadi apabila kita anak ada membaca surah yang ada sujud sejadah, dan bila sampai ayat itu kita pun sujud, maka syaitan menyendiri, dia pun bawa diri dia ke tepi, kemudian dia pun menangis. Kenapa? Seraya dia berkata, sungguh celakanya aku. Manusia diperintahkan untuk sujud, dia pun sujud, maka dia dapat syurga. Dan tatkala aku diperintahkan untuk sujud, maka aku tidak sujud sehingga aku dapatkan neraka. Itulah padan muka syaitan. Bila Allah suruh sujud pada Nabi Adam AS, dia tak mau, sombong dia. Dia rasa diri lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik pada Adam. Akhirnya ke mana tempat dia? Ke dalam neraka. Sebab itulah kita ni umat yang beriman, kita diperintah Allah untuk sujud, kita sujud. Jadi sunatlah bila kita baca ayat-ayat yang sejadah, kita sujud. Lainlah kalau kita baca Quran tu tanpa wuduk, ataupun tanpa menutup aurat. Orang perempuan, ya, dia baca Quran tu tidak dalam keadaan tu tahu. Taklah, bukan haram, ya, tapi kalau dia baca tu tutup aurat tu lebih afdal, ya. Dan sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya iaitu tatkala ia dalam keadaan sujud, ya. Jadi seorang hamba kita dengan Allah, bilakah time yang kita betul-betul sangat dekat dengan Allah? Kata Nabi, dalam masa sujud. Dekat dengan Allah tu bukan dekat zat maha suci Allah. Bukan Allah berbentuk tubuh badan kita pun dekatnya, tidak. Tapi dekat dari segi maknawi. Maksud maknawi itu ialah dekat dari segi maksudnya Allah tu hampir kepada kita. Hampir tu dengan pengetahuannya, dengan rahmatnya, dengan belas kasihannya, dengan pengkabulan doanya. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi kalau kita dah betul-betul dekat dengan Allah, apa kita buat? Fal yukthiru minad du'a, banyakkanlah dia berdoa dalam masa dia sujud. Itu dalam hadis yang lain pula lah, ya. Jadi bila dah kita dekat dengan Allah, kita doalah banyak-banyak apa-apa hajat kita. Tapi kalau kita doa dalam solat, sujud itu dalam solat kan, jangan kita baca dalam bahasa Melayu, baca dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang daripada Quran, ataupun daripada hadis, Rabbana atina fid dunya, ataupun pada hadis, Rabbighfirli wa lilidayya, ataupun doa-doa yang diwarid daripada hadis Nabi SAW, atau yang warid daripada Al-Quran. Warid itu mana? Yang datang daripada hadis atau yang datang daripada Quran. Kita bacalah, ya. Kalau kita tahu, kalau tak tahu, ustaz saya dah hajat macam-macam ni, kita letak dalam hati kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini hajat kau, ini hajat. Itu dalam hati, ya. Jangan kita lafazkan dengan lidah, tapi kita hanya sebutkan dia dalam hati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita mohonkan, itu semua Allah yang Maha mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang kita bicara dalam hati kita. Baik, di muka surat 425, syarat-syarat sujud. Jadi bila kita kata sujud tu rukun salat, sudah tentu dia ada syaratnya, bukan sembarangan sujud. Syarat-syarat sujud ada 7. Jadi kalau salah satu 7 ni tak ada, tak sah sujud kita. Bila tak sah sujud, maka rakaat kita tu, rakaat tu tak pakai. Bukan seluruh salat batal, tidak. Tapi rakaat itu yang kita tak cukup syarat dia, itu rakaat tak pakai. Jadi umpamanya kita tak cukup syarat pada rakaat yang kedua, rakaat ketiga, kalau mak baru teringat, salah aku sujud tadi. Okey, tak apa. Nanti bila imam dah habis beri salam, yang keempat, engkau tambah satu lagi. Kerana tadi rakaat kedua engkau tu tak sah dia punya rakaat. Rakaatnya tak sah. Bukan seluruh salat tak sah. Tapi kalau tak ditambah, tak dibetulkan, maka seluruh salat tu tidak diterima, tidak sah kerana tak cukup syarat, tak cukup rukun. Itu tuan-tuan, ya. Baik, syarat yang pertama dalam sujud ialah dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan ini mesti wajib kena pada lantai. Disebutkan ini 7 apa dia? Pertama dahi. Keduanya 2 tapak tangan kita, 2 telapak tangan.
Jadi maksud daripada dahi ini ialah apa yang antara kita punya ubun-ubun kita sampai pada kening kita. Jadi inilah dahi ni kawasan sujud kita ni. Ya, baik lelaki baik perempuan ya. Jadi kalau dia sujud atas rambut tak sah. Kalau sujud atas kening tak sah, dia mesti dahi dia ya. Ini tempat sujud kita. Dan kalau kedua telapak tangan. Jadi kalau sekiranya dua telapak tangan ini tak sempurna, umpamanya dia sujud tu di atas simen, banyak pasir-pasir. Jadi dia nak letak dua telapak tangan dia tu sayang, nanti takut berabuk. Dia pun buat macam cincang gini, dia sujud. Kau ingat ni main karate ke apa? Tak boleh. Dia kena tapak tangan tu kena betul-betul. Habis ustaz, nanti debu tangan kotor. Tak apa. Ini aku sujud kerana Allah. Aku lah yang kotor. Allah Maha Suci. Jadi kita sujud tapak tangan tu. Dan tak boleh dengan tapak tangan tu yang dia letak ujung-ujung jari. Macam mana? Ini ujung-ujung jari. Dia letak gini, dia sujud gini. Kau ingat ni main-main ke apa? Astaghfirullahalazim. Dengan tapak tangan. Tapak tangan tu 5 jari, 5 10 jari. Pok kena ke lantai. Itu kita punya sujud. Awas juga tuan-tuan ya. Jangan kita buat fashion yang kita nak rasanya tak apa. Ini bukan, maaf kata, bukan ikut selera. Ini ikut apa yang telah dituju ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan kepada kita oleh para alim-alim ulama kita ya. Dua telapak tangan dan dua lutut. Dua lutut kita mestilah ya. Kalau lutut tak kena lantai, nak sujud macam mana? Tertongging badan. Tak boleh lah ya. Dua lutut tu kena atas lantai. Dan jari-jari kedua kaki. Jari-jari kedua kaki yang dalam. Ini dalam. Kalau ni luar ya. Jadi kalau kaki kita ni kaki, misal kata kaki saya ya. Jadi yang atas ni nama luar kaki. Yang dalam tu yang bawah. Itu yang kita kata tapak kaki. Jadi jari-jari kaki ni mestilah jari-jari kaki yang tapak kaki ni ya. Jadi itu mesti kita kenakan pada lantai. Jadi ini dalam pendapat yang kuat ya. Jadi kalau sekiranya boleh saya contohkan pula daripada segi praktikalnya ya. Jadi kadang-kadang benda ni mesti nak dia dipraktikalkan ya. Kalau tidak nanti tak ada yang tak faham pula ya. Jadi dengan itu lampu tu apa? Apa lampu? Jadi kalau sekiranya sekarang ni saya sujud, tadi dah sebutkan dahi, kemudian dua telapak tangan, dan kemudian dua lutut. Jadi dua lutut saya, dua telapak tangan dan dahi. Dahi. Okey, jadi kita sebutkan jari-jari kaki tadi. Jadi jari-jari kaki ni, ni jari-jari kaki ni mestilah kita lipatkan dia ataupun kita tekankan dia supaya dia punya perut dia ya, tapak kaki ataupun dalam dia tu kenakan tanah. Kalau ada orang terbalik kaki dia, jari-jari kaki dia, ini tak sah ya. Sebab apa? Ini sebenarnya bukan perut kaki dia ataupun bukan tapak dia, tapi belakang dia. Jadi dia mesti ditekankan jari-jari kaki tu. Habis ustaz tak boleh tekan semua. Tak boleh tekan semua, ambil sikit saja. Tapi mesti seberapa boleh usaha. Tak dapat 5 jari, 2-3 jari pun mesti tekankan dia ke atas lantai ya. Jadi saya harap itu jelaslah ya. Jadi tak boleh jari itu diterbalikkan. Jari itu kalau terbalik, maknanya dia sujud atas belakang jari, bukan bawah atau tapak kaki dia. Jadi tak boleh, tak sah. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, yang wajib diletakkan adalah hanya dahi sahaja. Sedangkan anggota sujud yang lain hukumnya adalah tidak wajib. Jadi pada pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i juga ulama kita, ulama mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah bila kita ada pendapatnya berbeza, selalu saya pesankan kita pegang pada pendapat yang ramai, yang paling kuat. Jadi dalam pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tujuh anggota ni mesti kena lantai. Daripada dahi,
Dua tapak tangan tadi dan dua lutut dan dua jari-jari kaki kita. Ya, dua jari-jari kaki yang bahagian dalam yang telah saya contohkan tadi, ya. Yang kedua, syarat kedua, dahi harus terbuka tatkala sujud bagi laki-laki dan perempuan untuk ukuran yang wajib agar sujudnya dihukum sah. Jadi kalau sekiranya kita mengatakan dahi yang wajib dia kena pada lantai, mesti buka. Kalau dahi dia tertutup dengan misal kata kain dia atau serban dia tutup dahi dia, dia sujud atas serban atau songkok ataupun rambut, tak sah sujud dia, baik lelaki atau perempuan. Jadi kalau perempuan telekong dia tutup sampai dia tutup dahi dia, dia sujud atas telekong dia, tak sah sujud dia. Jadi anggota kulit yang wajib kena atas lantai waktu sujud hanya dahi saja, dahi saja. Ya, yang anggota kulit kita, kulit lah, ya, direct yang kena pada lantai. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi perhatikan ibu-ibu juga, ya, bila dia sujud, telekong dia tu jangan sampai menutup pada dahinya. Yang ketiga, dahi harus sedikit ditekan ketika meletakkan di tempat sujud. Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi ditekankan tu bagaimana? Maknanya dilepaskan dia punya berat badan dia tu pada dahi dia. Bukan makna dia tekan-tekan, tapi maknanya dilepaskan berat badan dia pada dahi dia. Jadi kalau boleh saya contohkan seperti sekarang ini. Jadi kalau sekiranya sekarang saya sujud, saya pun letakkan dahi saya. Saya lepaskan saya punya berat badan ke atas dahi. Itulah makna tertekan, ya. Kalau sekiranya saya kontrol saya punya dahi, saya tak tertekan. Macam mana saya kontrol? Seperti saya tempat yang saya nak sujud ni banyak debu. Jadi saya pegangkan tangan saya, saya kontrol, jadi tangan saya sampai menggigil-gigil. Nampak? Jadi dahi kita ni cuma touching saja, macam kena saja. Sebagai contoh, kalau kapet tertebal. Kapet tebal tu kalau dahi kita tertekan, dia akan tenggelam. Tapi oleh kerana kita tak tekan, maka kita hanya sentuh saja. Jadi kapet yang tebal tu tak tenggelam, tapi masih lagi empuk dia tu. Itu tidak sah, ya. Jadi dia mesti dengan dahi kita tertekan. Bukan tekan tu kita gesel-gesel, tidak. Tapi maknanya berat badan kita tu kita lepaskan kepada dahi kita. Baru terasa dia punya tekanan kepada dahi. Itu dia antara syarat sujud. Jadi kalau orang sujud ni dia cuma letak saja, touching saja, maka itu tak sah dia punya sujud dia, kerana tak memenuhi syarat sujud. Ya. Adapun selain dahi, maka tidak wajib ditekan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Selain dahi itu apa? Dua tapak tangan, dua lutut, dua jari. Ia tak wajib ditekan pada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, wajib ditekan sebagaimana dahi. Syekh Zakaria Al-Ansari ini beliau digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil. Dan beliau juga digelarkan Syekhul Islam, iaitu Syekh dalam agama Islam, kerana kehebatannya, luar biasa ilmunya. Nah, beliau sendiri meletakkan yang selain dahi pun kena tekan juga. Sebagai contoh, kita punya jari-jari kaki. Kalau jari-jari kaki kita ni kita tak tekan, dia akan hanya hanging saja, tergantung saja. Tergantung. Dia kena tekankan juga sikit supaya dia dapat menghadapkan arah kiblat, dan supaya perut dia ataupun tapak jari-jari kaki itu dapat ditekankan kena pada lantai. Sebagaimana kita sudah letakkan syarat sujud 7 anggota, ialah 7 anggota tu di antaranya ialah jari-jari kaki kita, perut jari-jari kaki kita. Jadi dengan sebab tu Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala meletakkan syarat mesti, ya, anggota yang lain pun ditekan.
Kalau dua lutut memang tak payah tekan lah, sebab memang seluruh badan kita pun bersandar di atas dua lutut. Sebab kaki kita dah kita mendirikannya, dan dua lutut itulah tempat pergantungan badan kita. Dua tapak tangan, dua tapak tangan ni pun kita letakkan di atas tempat sujud dengan menekankannya. Pada pendapat Imam Syekh Zakaria Ansari. Tapi memang sewajarnya. Kerana apabila kita letak dahi, kalau dahi tak disupport dengan dua tapak tangan, dahi pun dia out of balance, ya. Jadi dahi tu disupport dengan dua tapak tangan. Cuma yang kita disebut tadi, bahawa berat badan kita tu kita lepaskan pada dahi, tapi bukan berarti dua tapak tangan ni relax-relax. Dua tapak tangan pun kena letak atas lantai dan dalam keadaan menekan. Tapi bukanlah menekan tu nak kuat pressure, tidak. Maksudnya ada dia punya sedikit berat badan tu menekan pada dua tapak tangan, dan dua kaki kita kanan dan kiri, jari-jari itu ditekan. Ini harap ambil perhatian, ya. Sebab yelah, maaf kata, ada orang bila dia sujud, jari-jari dia terangkat. Ya. Jadi tak kena pada lantai waktu dia sujud. Jadi apabila jari-jari kaki dia terangkat, tak kena pada lantai, tak sah sebab tak cukup syarat. Dan kalau kena lantai pun hanya touching saja. Dia mesti ditekankan perut jari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Itu syarat tu. Itu bukan hanya sunat, tak, itu syarat. Ya, makna mesti perut jari. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, umirtu an asjuda ala as-sab'ati azam. Aku diperintahkan Allah untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang. Apa tu 7 tulang? Pertama, dahi. Sambil Nabi sebut dahi, Nabi pun tunjukkan hidung. Jadi hidung ni sunat dikenakan waktu kita sujud dalam solat kita. Tapi bila kita sujud, dahi dengan hidung ni biar sama-sama rap, sama-sama kena pada lantai. Dan yang keduanya ialah dua tapak tangan. Ini nombor 2, ini nombor 3, ya. Dan dua lutut. Dua lutut jadi 4 dengan 5. Dan dua tapak kaki, iaitu kanan dan kiri 6 dan 7. Jadi 7 anggota. Apa 7 anggota? Dahi, 2 kita punya tapak tangan, dan 2 lutut kita, dah jadi 5, dan 2 tapak kaki. Jadi tapak kaki itu al-qadaman dalam hadis Nabi sebut 2 tapak kaki. Macam mana 2 tapak kaki itu nak letak dalam sujud? Jadi dia diwakili oleh jari-jari tapak kaki. Sebab tu kena jari-jari ni kena ditekankan menghadapkan arah kiblat. Melainkan kalau orang yang dia pakai kasut. Pakai kasut itu dalam bab khuf yang kita dah belajar pada pelajaran yang awal, iaitu orang yang pakai kasut yang menutup seluruh kaki dia, yang di mana dia boleh sapu atas kasut dia waktu dia wuduk. Maka kalau gitu itu dikecualikan. Macam mana ustaz, ini nak jari-jari kaki ni dia dalam kasut? Itu dikecualikan, dia berikan pengecualian, mana tak disyaratkan. Asalkan kasut tu mesti kena atas lantai juga, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 7 anggota yang wajib kita dikenakan pada lantai, dan dengan syarat juga anggota itu ditekankan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Walaupun pada mazhab Imam Syafi'i yang kuat hanya dahi saja yang ditekan, tapi oleh memandangkan ada juga pendapatnya bagaimana kita dah sebut tadi, lebih baik kita tekankan semua. Kalau tidak, tak dapat kita memenuhi akan syarat-syarat sujud tersebut. Yang keempat, tidak boleh ada tujuan lain ketika menunduk kecuali hanya untuk sujud. Tak ada tujuan lain. Jadi kalau tujuan lain tu dia nak tunduk tu kerana dia nak pergi rokok. Misal kata, ya, dia nak pergi ke rokok, sekali aku nak pergi sujud. Pergi sujud. Nampak. Jadi tunduk dia tu mesti tujuannya untuk sujud. Tunduk tu daripada Allahu Akbar nak ke sujud. Kalaulah tujuan dia pergi ke rokok, kemudian teringat, aku ni nak pergi ke sujud, maka dia terus sambung ke sujud. Itu ada 2 pendapat yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas. Tapi yang kuatnya bahawa dia kena patah balik kepada berdiri. Ustaz, dia terus sajalah ke sujud? Jawapannya tidak. Kerana niat dia tu, innamal a'malu binniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kalau niat dia tu pergi ke rokok,
kemudian nak terus sambung ke sujud, maka tak sah kerana niat dia tu nak ke rukuk. Habis ustaz saya dah tersilap lah. Kalau gitu awak nak patah balik. Betul kan? Aku nak ke sujud. Allahu Akbar. Dia kena patah balik berdiri. Allahu Akbar, dia terus pergi ke sujud. Itulah dia punya cara. Jadi ini juga berlaku kadang-kala pada masa kita sembahyang subuh, imam baca surah sejadah. Jadi bila imam baca surah sejadah, Allahu Akbar, imam sujud. Kita ingat imam pergi rokok saja, kita Allahu Akbar. Sekali kawan-kawan semua sujud. Macam mana ni? Terus sujud. Nanti awak punya tujuan nak pergi rokok, habis saya silap. Okey, awak bangun dia, Allahu Akbar, terus awak pergi terus sujud. Macam tu. Sebab apa? Dia dikira daripada mula pergerakan kita, bukan pada tengah-tengah baru kita betulkan pergi sujud. Tidak. Nampak tuan-tuan? Jadi tunduk tu dengan tujuan nak pergi ke sujud, ya. Melainkan kalau ada dua-dua niat tu tapi nak dua-dua niat tu macam mana, ya? Kalau dua-dua niat nak pergi turun rokok dan sujud, tu agak bercanggah pula, ya. Allahu alam. Tapi kalaulah ada bukan nak pergi rokok lah, mungkin dia nak pergi ke sujud ke bawah tu kerana kepala dia dah pening. Kepala dah pening, jadi nak relax sikit kepala dia supaya sujud, ya. Dan kemudian dan juga niat untuk sujud. Dua, 2 in 1. Daripada mula, alamak kepala dah pening lah, aku nak pergi sujud lah. Dengan sujud tu, dengan cara tu dapat dia hilangkan pening. Umpamanya dia pun terus Allah Akbar, memang nak kena sujud pun dalam rukun solat dia tu. Jadi ini perkara yang kita kata tak tahulah apa yang dia nak ada niatkan yang kedua. Pokoknya kalau dia tidak ada niat untuk sujud tapi dia bongkok kemudian terus sambung ke sujud, itu tak sah, dia kena patah balik. Dan kemudian niat tu kerana pergi sujud. Tapi bukan berarti setiap pergerakan mesti dia niat. Umpama nak pergi rokok, niat aku rokok. Nak pergi i'tidal, aku i'tidal. Tidak, tak semestinya. Aku nak pergi sujud, tidak. Tapi jangan ada tujuan yang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kita daripada Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, kemudian Allah Akbar, terus pergi sujud. Tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan lain, tak apalah. Memang ini dalam bab sembahyang. Jadi tujuan sembahyang. Tapi kalau ada tujuan yang lain, itulah yang menjadikan satu masalah yang kita baru sebutkan tadi. Baik, jadi harap jelas. Tidak ada tujuan lain untuk sujud, ya, untuk kita tunduk, melainkan hanya untuk sujud. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Seperti sujud atas kopiah dia, peci. Peci ni bahasa Indon lah. Kopiah lah, songkok lah, ya. Yang menutupi dahinya. Kerana hukumnya adalah tidak sah. Tadi kita dah letak syarat. Syaratnya dahi tu mesti direct kena pada lantai. Ya. Jadi di sini disebutkan tidak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi macam mana yang bergerak dengan gerakannya? Jadi sekarang saya sujud. Saya sujud. Ini ekor serban saya ini sudah terbang ke depan. Dan saya sujud atas ekor serban. Tak sah sujud saya. Sebab serban ni bergerak dengan saya. Ataupun orang perempuan. Orang perempuan dia solat. Dia solat itu, dia sembahyang, dia pakai telekong. Jadi telekong dia ini sudah menutupi dahinya. Umpamanya sekarang ni lah. Orang perempuan dia pakai telekong. Jadi apabila pakai telekong, bila dia sujud, telekong dia terbang sampai ke depan dahi. Kemudian dia sujud atas telekong. Tak sah dia punya sujud. Kenapa? Sebab dia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Yang bergerak dengan gerakan dia. Begitulah dia. Kalau orang lelaki pakai songkok atau serban, dia tertutup kat dahi dia. Jadi apabila dia sujud atas serban dia atau atas songkok dia. Atas rambut dia. Orang lelaki, rambutnya kalau terbuka sah. Tak apa, bukan macam perempuan. Tapi rambut dia panjang. Jadi bila dia sujud atas rambut. Tak sah. Ya, jadi itu kena pastikan. Sebab itulah kita disunatkan orang lelaki. Walaupun kita ini tak wajiblah memakai menutup kepala. Tapi sunat memakai tutup kepala, ya. Baik kita pakai kopiah, pakai songkok, pakai serban, ya. Baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tak pernah tidak memakai sesuatu atas kepala waktu sujud, melainkan dalam ihram. Ihram tak bolehlah. Kita dalam haji, umrah, orang lelaki tak boleh tutup kepala.
Tetapi selain pada itu, semuanya menjadi kebiasaan Nabi dan sahabat-sahabat juga. Semuanya menutup kepala. Sebab itulah di sini sunatlah ya, kita kaum lelaki secara khusus adakan satu kita katakan sehelai kain ataupun kita katakan songkok yang boleh dilipat ya, kopiah kita kata masuk dalam poket. Kalau kita ke mana-mana kita nak solat, kita boleh pakai kopiah kita letak tutup kepala kita. Memang sekarang ini maaf banyak sangat ya anak-anak muda kita dan juga orang-orang dewasa pula dengan lelaki semayang tak pakai kopiah. Habis apa hukumnya ustaz? Hukumnya makruh ya. Makruh. Jadi kalau boleh biarlah kita pakai kopiah. Kalau yang bagusnya pakai serban. Pahala nak pakai serban, Nabi kata as-salatu bil imamah afdalu min sab'ina salat bila imamah. Satu salat dengan berserban lebih baik daripada 70 salat dengan tanpa serban. Jadi kalau orang yang malas-malas salat macam saya lah ya, pakailah serban. Jadi sekali sembahyang dapat 70. Tapi kalau yang rajin tak payah serban lah, pakai kopiah sudahlah. Tapi yelah, kalau dapat kita buat pakai serban tu yang paling baik. Tak ada, tak apa. Pakai kopiah sekurang-kurangnya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disunatkan ya. Tapi awas jangan sampai tertutup kepala atau dahi kita ya. Faedah. Jika seseorang sujud di atas sesuatu yang bergerak. Jadi di sini ada satu soalan ustaz. Saya ni sujud, bila sujud baiklah kita kata orang perempuan. Bila dia sujud, dia punya kain telekong dia sudah ditiup kat belakang ada kipas angin. Jadi kipas angin dia tiup. Jadi bila dia nak sujud, dia punya telekong datang ke depan, alamak sujud atas telekong. Habis ustaz kata tak sah. Ya tak sah. Habis macam mana ni? Angkat kepala sikit, tarik telekong ni, gatal sangat kau ni. Tapi jangan cakap gitu, nanti batal lah salat. Kau ni tarik gatal kau ni lepas tu sujud balik. Ustaz tak ke bertambah-tambah gerakan? Jawapannya, kalau tak buat pun tak sah punya sujud. Tak sah sujud, tak sah semayang. Jadi terpaksa itu kita nak betulkan. Membetulkan itu tak ada salah. Itu bukan menambah gerakan, tapi itu adalah pembetulan ya. Begitu juga orang lelaki, waktu dia nak turun sujud itu, dahi dia punya songkok dia tu tertonggeng. Ya, tertonggeng dan kemudian sujud atas songkok ataupun sujud atas rambut dia. Habis macam mana? Angkat kepala sikit, tolak sikit dunia songkok dia tu ataupun tarik sikit rambut dia dan kemudian sujud balik. Tak perlu bangun. Cuma angkat kepala sikit, tolakkan, betulkan, kemudian sujud balik. Kalau tidak sujud dia tidak sah. Kalau sujud dia tidak sah, dia kena tambah satu rakaat. Kerana sujud itu syarat sah rakaat dia. Kalau dia tak tambah rakaat dia, maka tak sahlah salatnya. Auzubillah. Baik, sekarang ni ada satu masalah. Jika seseorang sujud di atas sesuatu yang bergerak, jika dia berdiri, dan tidak bergerak jika dia dalam posisi duduk. Sebagai contoh, sujud pada hujung ridak atau yang panjang, maka hukum sujudnya tetap sah menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, sedang menurut pendapat Imam Ramli, hukumnya adalah tidak sah. Jadi kita dah sebut tadi, kalau kita sujud atas pakaian yang bergerak bersama kita, kita diri, dia diri, kita duduk, dia duduk, okey, tak sah dia punya sujud dia. Seperti kita kata, kita sujud atas ekor serban, atas kopiah, atas rambut, atas telekong ya. Sekarang dia memakai ridak. Dia pakai ridak. Ridak ni mana kain salah ya. Bila dia rokok, bergerak sama-sama dia. Bila dia bangun, sami Allah, bergerak. Ya. Bila dia sujud, maka kena pula dia punya ridak ni, dia sujud atas kain ridak dia, atas kain sal dia. Ustaz, ni tak sah ni. Pasal dia sujud atas kain yang bergerak bersama dia. Tapi Imam Ibnu Hajar ada memberikan pengecualian. Imam Ibnu Hajar ulama besar kota Mekah ni. Apa dia kata? Dia kata kalau ridak ni tak bergerak waktu kita duduk. Waktu berdiri dia bergerak. Tapi waktu duduk, Rabbighfirli. Kita sujud dan kita pun bangun, dia tak bergerak pasal tak bangun berdiri lah. Kita duduk, dia tak bergerak. Ya, kita sujud dan kita duduk, dia tak bergerak. Sebab panjang dia panjang ni, berjela. Bisa kata berjela dah punya ridak dia. Maka itu tidak merosakkan salat.
Kenapa? Sebab dia tak bergerak seluruh sembahyang. Dia cuma bergerak waktu berdiri saja. Waktu dalam duduk dia tak bergerak, dia panjang. Jadi yang orang ini sujud atas rida ni hanya waktu duduk rida dia tak bergerak. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi pada pendapat Imam Ramli itu pun tak sah juga, pasal pendeknya asal namanya dia bergerak bersama kita dalam salat, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, semuanya itu dikirakan menghalang daripada sempurna sujud, maka tak sah sujud dia, tak sahlah dia punya solat dia. Baik, itulah dia satu masalah. Jadi, tapi yelah, sudah tentu kita tak perlulah ridak ni panjang sangat sampai berjela kan. Kalau pakai ridak pun sekira-kira sampai kat pinggang kita saja ya. Tak perlulah sampai berjela panjang ya. Di muka surat sebelah, muka surat 426. Faedah yang kedua, sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya, hukumnya adalah tidak sah kecuali pada 3 masalah. Kita dah kata tadi kan, kalau kita sujud atas sesuatu yang bergerak bersama-sama kita, itu tidak sah kecuali 3 masalah. Apa ada 3 masalah? 3 masalah ni kira sah lah ya. Sujud yang sesuatu bergerak bersama kita. Sujud pada sapu tangan yang dipegang di tangan. Sapu tangan kita, ya. Kita pegang di tangan kita. Jadi kita dah standby dah sapu tangan ni. Kenapa standby sapu tangan? Kerana saya sesema. Jadi bila rasa sesema, terus dia pakai kat hidung dia tarikkan ingus dia. Jadi standby saja, bismillahirrahmanirrahim, sapu tangan kat tangan. Bila dia rokok, sapu tangan kat tangan. Bila dia sujud, sapu tangan ni dia pergi pula ke depan dan dia sujud atas sapu tangan. Macam mana boleh sah ke tak sah ni? Dia bergerak bersama kita. Jawapannya, dia dikira sah. Kerana apa? Kerana dia adalah benda kecil dan dia bukan pakaian. Dia hanya alat saja, iaitu sapu tangan. Dan dia pun dipegang oleh tangan, bukan atas tubuh badan kita. Ini illah dia ataupun sebabnya. Pokoknya kalau kita pegang sapu tangan, sekira-kiralah kalaulah kita sujud atas sapu tangan, maka dikira sah salatnya. Masalah kedua, sujud di atas ranjang yang bergerak dengan gerakannya tatkala salat. Ranjang, katil. Katil ini katil yang tak kuat. Dah lama lah. Dah 20 tahun kahwin, katil tak bertukar-tukar. Ya? Jadi bila kita rokok, dia goyang. Kemudian minat bisnes, ini dia bergerak bersama-sama kita, Ustaz. Ini dimaafkan. Sebab ini katil ni bukan dia bergerak tu pakaian kau, tapi dia itu atas kerana dia dah uzur, sebab tu dia bergerak. Samalah juga kalau kita solat atas sampan. Kita solat atas sampan, kita tak boleh nak kontrol. Kadang kita goyang, dia goyang. Kita rokok, dia goyang. Sampan kecil. Umpamanya. Jadi itu pun tidaklah merosakkan sujud kita. Masalah ketiga, sujud pada pembalut luka yang terdapat di kepalanya. Hal ini dengan syarat jika pembalutnya dilepas, maka berbahaya. Ini kalau ada orang operation ataupun luka kepala dia, dibalut dia tutup sampai ke dahi. Ya, bila kita semayang, kita berdiri, kita rokok, semua dia sama macam kita pakai songkok lah. Dia bergerak bersama kita. Apa yang kita sujud ni, Ustaz, macam mana? Kalau kau buka boleh. Alamak Ustaz, kalau saya buka nanti saya punya penyakit ni makin bertambah lagi ni. Nanti doktor marah ni. Tak boleh buka. Kalau tak boleh buka, apa nak buat? Kalau boleh buka, kita buka lah. Kalau tak boleh buka, okey. Jadi kita pakai dan kita sujud dan sah sujud kita kerana ini keadaan yang terpaksa yang dimaafkan. Ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, beberapa perkara bersangkut paut dengan pakaian yang bergerak bersama orang yang salat. Kalau ditutup dahi kita waktu sujud, tak sah, tapi ada beberapa masalah yang telah kita huraikan. Yang keenam daripada syarat sujud, kepalanya harus lebih rendah daripada punggungnya. Kecuali jika tidak mampu seperti perempuannya hamil, maka hukumnya adalah wajib sujud sebatas kemampuannya. Jadi makna di sini kepala dengan punggung. Mestilah orang Ustaz, punggung tinggi, kepalanya rendah. Tapi kalau sekiranya ada orang dia sujud yang di mana kepala tinggi daripada punggung, macam mana tu? Dia sujud di atas slope. Slope. Ya.
Jadi bila dia sembahyang, dia di bawah. Jadi bila dia sujud atas slope. Jadi slope. Jadi kepala dia tinggi, punggung dia rendah. Tak sah. Oh, macam tu. Melainkan kalau ada sebab uzur. Perempuan hamil. Dia nak sujud, nak rendah tak boleh sebab perut dia ada baby. Jadi terpaksalah dia letak sesuatu sujud dia tu supaya taklah dia terlalu rendah. Habis apa nak macam ustaz, saya ni ada baby, tak boleh nak tekan ke bawah, tak boleh. Nanti terkeluar baby. Tak boleh, bahaya pula. Jadi dia sujud sekadar yang termampu. Jika kepala setara dengan punggungnya, maka hukumnya adalah tidak sah menurut pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau sama-sama, dia punya kepala dengan punggung sama rata. Dalam masa sujud, ini kalau sujud kat mana ni? Ini kalau sujud ni kat selop lah. Kat selop, jadi bila dia sujud tu, sama rata punggung dia dengan kepala. Jadi kalau keadaan ustaz tak ada tempat lain ustaz. Tempat lain tak ada. Ini saja yang ada. Kalau itu darurat lah. Apa kita nak katakan. Tapi kalau ada tempat yang lain, diusahakan supaya jangan dia sujud sembahyang tempat slope yang di mana kepala dia sama rata atau lebih tinggi daripada punggungnya. Yang ketujuh, harus tumak-ninah. Perkataan harus maknanya wajib mesti ada tumak-ninah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, tumak-ninah hukumnya adalah sunat. Jadi tumak-ninah tu mana complete stop. Jadi bila kita Allahu Akbar, jangan terus angkat kepala. Kita stop dulu sekejap. Memang sunatnya kita bacalah Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Itu yang sunatnya. Tapi kita nak cepat ustaz. Saya nak ke kapal terbang, nak berangkat, nak terbang lah ni. Okey, sekurang-kurang kita Allahu Akbar, Subhanallah. Masa tempoh Subhanallah tu dalam 2 second. Lebih sikit dia Allahu Akbar, duduk balik. Jangan kita jadi seperti orang yang Nabi kata, tahukah kamu siapa sejahat-jahat pencuri? Sahabat-sahabat kata, Allah, orang yang pencuri, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi jawab, sejahat-jahat pencuri orang yang curi dalam solat, yang dimana rokok dan sujudnya tidak disempurnakan seperti ayam patuk padi. Macam mana ayam patuk padi? Tok 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 tok, macam tu. Dia kena saja dia kat dahi kat lantai, pup, dia tolak balik. Macam spring pula. Allahu Akbar, pup, Allahu Akbar. Ini tak sah sebab tak ada tumak-ninah. Jadi ingat tu, dia kena sabar sikit. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau baca Subhanallah, Subhana Rabbil A'la, itu lebih baiklah. Ini kita nak ambil yang syarat saja. Maka dia pun duduk balik. Itulah tumak. Complete stop. Jangan dia ada, bila dia sujud, dia lama sujud, tapi dia goyang badan dia. Dan sujud dia goyang. Tak ada tumak-ninah. Tak sah juga sujud dia tu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi dalam masalah sujud ini juga ada kita sujud di atas kain dan di atas yang bergerak bersama kita. Saya nak sentuh sikit juga sujud di atas punggung. Atas punggung macam mana ustaz atas punggung ni? Kalau kita solat, kadang-kadang berlaku bila dah pernah sesak soft solat ni. Ini berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Jadi soft dengan soft ni dah dekat dah. Habis bila kita nak sujud, tak ada tempat sujud dah. Yang ada hanya punggung orang tu saja, punggung orang depan. Jadi kita sujud atas punggung dia. Atas punggung dia. Kita kata, orang sujud atas belakang ke? Apa nak buat? Ini darurat. Macam kita tak sebut tadilah. Sujud tu, dia tak dapat, kepala dia tu rendah. Tapi terpaksalah sebab tempat dah tak ada. Jadi, itu dimaafkan dan diterima solatnya. Dan begitu kadang kita sujud atas, kita kata belakang tumit orang yang depan kita. Jadi, kita nak sujud ni tempat dah rapat betul. Tak ada ruang nak letak kepala kita. Jadi kita tumit dia tu, tumit dia yang orang depan tu, kita sujud atas tumit dia. Habis apa nak buat? Itu pun keadaan darurat, terpaksa. Jadi kalau keadaannya macam itulah, maka dia dimaafkan kerana keadaan darurat ya. Tapi bukan pilihan kita lah.
Kalau kita tak dapat tempat sujud dan tak ada, tak payahlah kita tunggu sampai habis sembahyang. Kita pun masuk Masjidil Haram, kita solat sekadar yang lebih sesuai, yang sempurna. Wallahu alam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada petang ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak kita sentuhkan dalam bab sujud ini. Jadi mereka yang solat ni ambil perhatianlah. Semua kita ke solat ya. Jadi kita ambil perhatian untuk kita lakukan solat yang terbaik seberapa yang mungkin ya, dengan mengikut syarat yang telah kita sebutkan tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah berderma untuk madrasah, untuk majlis Maulid Rasul. InsyaAllah pada hari Ahad akan datang ini, pihak kami bekerjasama dengan Masjid Jamiah Rabitah akan kami adakan Maulid Rasul insyaAllah bersempena dengan bulan Rejab ya. Jadi bulan Rejab ni hari Jumaat malam Sabtu ni malam 1 Rejab. Jadi hari Ahad ini merupakan tanggal 2 Rejab. Jadi kita akan mengadakan majlis Maulid Rasul pada bulan yang mulia, bulan haram, bulan Rejab. Jadi kalau ada siapa-siapa nak membuatkan infak untuk Maulid Rasul, sangat-sangatlah dialu-alukan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ucapan terima kasih saya juga kepada mereka yang telah derma untuk orang-orang yang tertimpa dengan banjir, dengan musibah, dan juga kepada orang fakir miskin, orang yang susah ya, dan juga anak yatim, dan juga untuk pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di negeri Kemboja, dan juga ada juga membantu kepada madrasah yang saya sedang bantukan, iaitu di negara Bangladesh dan juga di Indonesia ya. Jadi mereka yang derma ni saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah, jazakumullah khairan. Dan marilah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama di kelapangan. Malam ini hari Senin malam Selasa ada pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sultan jam 7.45 malam. Pengajian Syama'il Muhammadiyah sekarang ini saya sedang bicarakan saat Nabi SAW wafat dan saat Nabi setelah wafat. Jadi sangat-sangat baik sekali kalau tuan-tuan dapat mengikuti pengajian malam ini jam 7.45 malam di Masjid Sultan ya. Dan semua melalui FB lah. Dan insyaAllah lepas Isyak jam 9 malam pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Hasanat Teban Garden. Baik tuan-tuan, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah SWT sembuhkan saudara kita Muhammad Amin bin Mas Agus Zainuddin ya, yang sakit ya. Mudah-mudahan Allah sihatkan dia, sembuhkan dia ya, dan berikan dia kembali kesihatan dia. Dan juga semoga Allah SWT sembuhkan saudara kita yang sedang sakit ya, yang mengadu kesakitan, Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan Haji Muhammad Marika bin Yaakob, dan juga Ismail bin Harun, dan Inayah binti Talal Hamdan, dan Nur Fatihatul Syifa binti Nazir Muhammad, dan Kamaruddin bin Abdul Hamid, dan juga Tengku Haji Zainal Abidin bin Basirun Jumat. Dan juga semoga Allah Ta'ala menyembuhkan sakitnya saudari Roqayyah binti Ari Ali Khan Sa'ad bin Alwi. Dan semoga Allah Ta'ala sampaikan kepada roh almarhumah bekas jemaah haji saya tahun 2019, iaitu Hajah Sa'idah binti Abdullah yang baru kembali pada Allah dan telah dikebumikan tadi petang, tadi tengah hari. Mudah-mudahan Allah merahmati rohnya dan dikumpulkan rohnya bersama arwah salihin dengan niat yang tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita berdiri untuk kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.